Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini serius, ini penting dan kita kena betulkan. Kita kena betulkan sebab dah ada cerita yang suami pukul isteri, dah ada cerita yang isteri pukul suami, dah ada cerita anak-anak dipukul oleh mak dan ayah, dah ada cerita ketegangan dalam rumah tangga, dah ada cerita macam-macam cerita sepanjang perintah kawalan pergerakan. Kita kena ubah ini dan kita kena betulkan ini. Lihat video saya ni ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Doa saya semoga masing-masing berada dalam keadaan yang baik, sihat, sentiasa tenang dan harmoni dalam rumah tangga insya-Allah. Semalam dapat satu cerita. Dalam keadaan perintah kawalan pergerakan ini sudah ada timbul bibit-bibit yang kurang menyenangkan. Bibit-bibit yang makin retak menanti belah. Sudah ada kes-kes yang melibatkan suami pukul isteri, pukul anak-anak, isteri pukul suami. Suasana dalam rumah itu tegang, tension. Masing-masing cuba nak lari keluar tapi tak dapat sebab perintah kawalan pergerakan. Maka akhirnya apa yang berlaku adalah diletupkan dalam rumah itu sendiri. Na'udzubillah min zalik. Namun ini realiti yang sedang berlaku. Talian kasih sibuk dengan panggilan-panggilan yang begini. Kaunselor-kaunselor sibuk melayani dan menyantuni panggilan-panggilan yang begini. Masing-masing berada dalam keadaan yang stres. Ini antara perkara yang kita perlu belajar. Ini antara perkara yang kita diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya soal COVID-19 saja, tidak hanya soal perintah kawalan pergerakan saja, tapi kita juga diuji dalam rumah tangga. Kita juga diuji dengan anak-anak, kita juga diuji dengan isteri, diuji juga dengan suami. Dan bagaimana kita nak menyantuni diri kita, nak mentarbiahkan diri kita agar kita mampu melayari setiap ujian-ujian yang datang ini dengan sebaik-baik mungkin. Kita tahu sekarang ni ramai yang tak dapat keluar berniaga. Pendapatan makin kurang, duit makin kecil, kehidupan makin tersepit. Dalam keadaan ini, macam-macam perasaan yang timbul. Macam-macam hal yang naik. Mungkin isteri minta beli tepung sedikit pun suami dah mula melenting. Mungkin suami baring sikit, isteri dah mula melenting. Mungkin anak-anak bising, suami isteri dah mula menyerang anak-anak. Dan serangan-serangan ini yang jadi malangnya adalah ianya dikepung dalam rumah yang sama, dikepung dengan suasana yang sama, dikepung oleh orang-orang yang sama, yang menyebabkan keadaan rumah tangga itu na'udzubillah min zalik makin perit, makin syarat dengan kata-kata perbuatan yang tidak menyenangkan. Dan ini realiti yang sedang berlaku. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan dan belum, sekiranya ini berlaku, ini sedang kita alami. Yang pertamanya sekali ingat, apa juga yang berlaku datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak akan gugur sehelai daun tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa juga yang berlaku ada juga dengan izinnya. Dan apa juga yang berlaku adalah dalam kemampuan kita. Sebab Allah tidak akan menguji kita di luar pada kemampuan kita. Itu jelas kan? Dan itu semua kita percaya, kita berpegang teguh dengan yang itu. Maka dengan perkara ini, apa juga yang berlaku dalam rumah tangga, yang paling penting sekali adalah kita nak kena bertenang. Kita nak kena bertenang, kita nak kena tarik nafas dalam. Bertenang untuk kita mencari solusi, bertenang untuk kita memikirkan kata-kata kita sebelum pada kita keluar, bertenang untuk kita memikirkan perbuatan kita sebelum pada ianya keluar, bertenang untuk kita bertindak sebelum ianya menjadi parah. Bertenang. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan dan belum, sekiranya ketenangan ini tidak ada dalam rumah tangga, ini yang akan membuatkan ianya terus merosot, keharmonian terus merosot, keindahan terus pudar, keharuman, kecantikan dalam rumah tangga itu makin dicemari oleh perbuatan kita sendiri. Suami-suami, ayah-ayah yang dekat luar sana yang sedang menonton video ini, kita ada keluarga. Kita mencorakkan keluarga kita bagaimana?
Kita yang menentukan sama ada keluarga ini akan cemerlang atau keluarga ini akan merudum. Kita yang menentukan sama ada keluarga ini akan bahagia ataupun keluarga ini akan tewas. Kita yang menentukan. Bagaimana kita mencorakkan keluarga ini terpulang kepada kita sebab kita ketua keluarga. Suami-suami adalah ketua keluarga, ayah-ayah adalah ketua keluarga. Maka kita yang menentukan, kita yang mencorakkan. Sebab itu yang paling tinggi sabarnya adalah suami. Yang paling tinggi ketenangannya adalah suami. Yang paling banyak fikirnya adalah suami. Yang paling boleh mengawal keadaan adalah suami. Sebab itu, tuan-tuan, jangan cepat meletup. Suami-suami jangan cepat meletup. Suami-suami jangan cepat gundah gulana. Suami-suami jangan cepat resah. Sebab bila anda resah, bila anda meletup, keseluruhan keluarga itu akan meletup. Sebab tunggaknya sudah tidak mampu untuk mengawal rumah tangga itu. Tunggaknya sudah tidak mampu untuk mengawal diri dia sendiri, maka bagaimana mungkin dia boleh mengawal keluarga? Tuan-tuan, suami-suami di luar sana, rakan-rakan dan bedong. Kita kena balik kepada fitrah. Fitrah apa? Fitrah kejadian seorang lelaki bagaimana? Fitrah kejadian seorang lelaki yang wujud pertamanya sebagai khalifah. Kita yang ketua. Hawa ditarik daripada rusuk kiri kita yang bengkok kedudukannya. Bila diperbetulkan dengan cara yang kuat, maka dia akan patah. Harus ada caranya yang nak diperbetulkan. Namun untuk kita memperbetulkan orang lain, kita dulu, suami-suami dulu, mesti betul. Kita juga dulu mesti betul. Tuan-tuan, kalau kita dah mula memukul anak waktu PKP ni, apa yang berlaku dalam rumah tangga kita? Kalau kita dah mula memukul isteri waktu PKP ni, apa yang dah berlaku dalam rumah tangga? Kalau kita dah mula menjerit-jerit, marah-marah, berang, bengis dalam rumah tangga pada waktu PKP ni, apa yang berlaku? Kita dikepung oleh satu keadaan yang tidak lagi mencerminkan rasa bahagia itu dalam rumah tangga. Bayangkan tuan-tuan, sepanjang 18 hari bulan sehingga 31 Mac bersama lagi pada 14 April, kita berada dalam keadaan rumah tangga yang tidak harmoni. Kita berada dalam rumah tangga yang tidak aman. Kita berada dalam keadaan rumah tangga yang tidak bahagia. Dan kita tidak boleh keluar daripada rumah tangga ini. Bagaimana keadaannya? Boleh bayangkan tu kan? Sebab itu tuan-tuan, suami-suami, paling penting sekali adalah kita perlu faham, kita perlu digestkan betul-betul bahawasanya aku adalah tunggak keluarga. Aku yang menentukan bagaimana keluarga ini patut bergerak, bagaimana keluarga ini patut harmoni, bagaimana keluarga ini patut bahagia. Aku yang menentukan. Sekiranya aku tewas, sekiranya aku gagal, sekiranya aku meletup, sekiranya aku tidak mampu untuk mengawal diri aku sendiri, maka aku akan tewas, keluarga aku akan tewas, anak-anak aku akan tewas. Dan kita berdosa. Kita berdosa kerana kita adalah ketua keluarga. Kita tidak mampu untuk mengawal keluarga kita sendiri. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada isteri yang bengis. Ya, ada isteri yang suka mengarah-ngarah suami. Ya, betul. Dan kita yang akan menentukan sama ada bagaimana untuk kita mengawal isteri ini. Isteri yang bengis, kita yang tetap isteri kita, betul. Isteri yang garang, tetap isteri kita, betul. Isteri yang tidak rajin, tetap isteri kita. Bagaimana kita mencorakkan dia? Adakah kita mencorakkan dia dengan cara yang marah-marah? Adakah kita mencorakkan dia dengan cara yang bengis? Adakah kita mencorakkan dia dengan cara kekerasan? Adakah itu cara kita? Jika itu cara kita, terus terang belum katakan cara itu perlu diperbetulkan. Cara itu perlu diperbetulkan. Rasulullah tidur di luar rumah disebabkan Aisyah tak buka pintu lepas pada Rasulullah bagi salam. Rasulullah tidur dekat luar rumah. Dan bila Aisyah buka pintu, Aisyah terkejut Rasulullah dekat luar. Ya Rasulullah, kenapa tak kejutkan aku? Lihat macam mana cantiknya akhlak Rasulullah. Adakah kita dekat luar ini, akan bentak-bentak rumah untuk menggegarkan pintu hanya kerana isteri tak buka pintu? Pada diri Rasulullah ada sebaik-baik akhlak yang boleh kita teladani. Maka teladankan yang itu. Tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan Nablong, tujuan utama adalah kita belajar daripada ibrah COVID ini. Tujuan utama adalah kita ambil hikmah yang ada daripada COVID-19 ini. Apa hikmahnya? Kita sekarang dikumpulkan dalam satu rumah.
Kita sekarang ni berada dalam satu rumah yang sepanjang masa kita akan bergaul dengan isteri kita, bergaul dengan anak-anak kita sepanjang masa. Daripada pagi sampai ke malam, bawa ke pagi balik. Bagaimana cara kita menggauli mereka sebagai seorang ketua keluarga? Bagaimana cara kita mendidik mereka? Bagaimana kita mengikat kembali bonding yang ada? Tuan-tuan, waktu ini waktu yang paling cantik sekali untuk kita mengikat rasa kasih, rasa cinta dalam rumah tangga. Waktu ini waktu yang paling cantik sekali untuk kita mengikat kesetiaan anak-anak kembali kepada keluarga. Waktu ini waktu yang paling cantik sekali untuk kita memperbetulkan kesilapan kita. Kita muhasabah diri kita. Di mana silapnya aku sebagai ketua keluarga? Di mana tidak betulnya aku sebagai ketua keluarga? Maka muhasabah dan perbaiki diri. Sebab kita ada banyak masa ketika ini bersama dengan keluarga, bersama dengan diri kita sendiri, muhasabah diri kita untuk kita berbetulkan. Sebab apa? Sebab selepas pada tempoh pergaulan pergerakan ini, PKP ini, kita ada ruang untuk kita keluarkan diri kita yang baru. Kita ada ruang untuk kita keluar daripada shell kepompong yang lama yang tidak mencerminkan betapa baiknya kita ini. Kita keluar dan kita keluar sebagai seorang suami yang subhanallah, masya-Allah, tabarakallah, yang isteri kita akan memuji-puji betapa hebatnya suami aku. Dulu dia begitu, sekarang dia begini. Dulu dia begitu, sekarang dia begini. Nampak? Kita kena belajar daripada ibrah COVID ini. Bukan tewas dengan COVID-19. Bukan menyebabkan kita bertambah rosak rumah tangga disebabkan COVID-19. Bukan menyebabkan kita makin hancur keharmonian disebabkan oleh perintah kawalan pergerakan. Tidak. Itu salah caranya. Sebab apa? Sebab kita tidak mengambil ibrah daripada apa yang sedang berlaku. Event tetap akan berlaku. Event campur respon adalah outcome. Respon, bagaimana kita respon akan menentukan outcome kita. Kalau respon kita pada waktu ini bertenang, bersabar, muhasabah diri, memperbetulkan kesilapan, menjalinkan kembali hubungan, respon yang baik-baik sepanjang perintah kalau berlaku, apa outcome-nya? Outcome-nya rumah tangga kita akan jadi cantik, bahagia, subhanallah, indah, membuatkan hati isteri tertawan, hati anak-anak tertawan. Rumahku, syurgaku. Tapi kalau respon kita salah, event tetap akan berlaku, PKP tetap akan berlaku, kita tak boleh lari. COVID-19 dah memang berlaku, kita tak boleh lari. Itu event yang memang akan berlaku. Respon kita akan menentukan outcome-nya tadi. Kalau respon kita negatif, respon kita marah-marah, respon kita bertindak bengang dengan keluarga, bengis dengan keluarga, dengan sebagai macam-macam perkara negatif yang berlaku dalam keluarga disebabkan kita tidak mampu untuk mengawal diri dengan baik, maka outcome-nya na'udzubillah min zalik. Boleh ya? Sebab itu dalam soal ini, teman-teman Nablo, rakan-rakan Nablo, insya-Allah kita perlu sentiasa bertenang. Relaxlah. Relax agar kita tidak mudah meletup. Relax agar kita tidak mudah bertindak yang negatif. Relax agar kita tidak mudah mengeluarkan perkataan-perkataan yang boleh merosakkan rumah tangga kita. Relax agar tangan ini tidak pergi pada perbuatan yang akan menyebabkan sakitnya hati anak, sakitnya hati isteri. Relax agar nafsu ini berjaya anda tundukkan sendiri. Relax. Jangan terlalu mengikut rasa, jangan terlalu mengikut perasaan. Sebab ini waktunya untuk kita semua be strong. Ini waktu untuk kita be strong. Perkuatkan iman kita, perkuatkan diri kita, tarbiahkan hati kita, perkuatkan minda kita agar kita tidak hanya akhlaknya cantik, tidak hanya pada perbuatan yang cantik, tidak hanya pada kata-kata yang cantik, tapi cantik juga dari segi siapa kita itu. Siapa dia Muhammad Syahriman bin Cik Deris? Siapa kita itu pada pandangan isteri, pada pandangan mata anak, pada pandangan mata masyarakat? Siapa kita? Maka ini waktunya untuk kita be strong. Be strong. Dan bila kita kuat, anak-anak juga akan kuat. Bila kita kuat, isteri juga akan kuat. Bila kita kuat, insya-Allah perintah kawalan pergerakan disebabkan pandemik COVID-19 ini akan dapat kita lalui dengan sebaik-baik mungkin dan kita keluar daripada keadaan PKP ini dalam keadaan kita sangat-sangat redha, kita sangat-sangat berjaya, kita telah melalui ujiannya dengan sebaik-baik mungkin, kita redha dengan ujiannya, menyebabkan tuan-tuan, puan-puan, kita adalah insan yang hebat selepas pada PKP pandemik COVID-19 ini, insya-Allah.
Saya doakan yang baik-baik untuk semua. Saya doakan keharmonian, saya doakan kecantikan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, rumah tangga ini rumah tangga kita, bukan rumah tangga orang lain. Kalau dulu kita rosak rumah tangga, kalau dulu kita ada retak sedikit-sedikit, maka ini waktunya untuk kita baiki. Kalau dulu kita ada rasa yang tidak selesa dengan isteri kita, waktu ini waktu kita untuk kita jalinkan kembali ikatan-ikatan yang baik. Kalau pada waktu dulu kita suka nak menegur isteri, maka pada waktu ini belajarlah untuk menegur isteri dengan sebaik-baik mungkin. Sebab kita akan jumpa isteri kita sepanjang masa ketika PKP ini. Boleh-boleh, saya doakan yang baik-baik untuk semua. Saya doakan kesejahteraan untuk keluarga. Saya doakan kasih sayang dalam rumah tangga. Saya doakan keharmonian untuk rumah tangga. Saya doakan agar sentiasa bibit-bibit cinta itu, jika sebelum ini tiada, sekarang timbulkan balik bibit cinta. Jika sebelum ini agak suram, maka meriahkan kembali bibit cinta. Jika sebelum ini agak pudar, agak makin lupus, sudah mula rasa benci, rasa menyampah, maka pada waktu PKP ini kita semai kembali rasa cinta. Kita kembangkan kembali rasa cinta, biar berakar umbi dengan seteguh-teguhnya. Dalam tempoh PKP ini berakhir 14 April, rasa cinta kita bertambah, rasa sayang kita bertambah, rasa rindu kita bertambah, dan keluarga akhirnya keluarga ini adalah keluarga syurga buat kita, menjadi asbab untuk kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah saya doakan untuk semua kesejahteraan, dan terima kasih sebab menonton video ini, dan all the best, be strong, stay strong, dan relax lah. Boleh-boleh. Terima kasih. Saya Muhammad Syariman bin Cik Idris, rakan motivator anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.